Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sidang penonton yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada kali ini saya akan membuka topik yang sangat penting daripada buku kecil Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Jilun Nasri Al-Manshud, generasi kemenangan ataupun pertolongan yang diinginkan, yang diidam-idamkan. Jadi dalam suasana orang bertanya, umat Islam ditindas, rakyat ditindas, dibunuh tanpa ada sebarang kita katakan penilaian, apakah umat Islam akan terus dihina? Bilakah kemenangan akan datang? Walaupun disiksa, walaupun kita katakan diperlakukan apa saja, adakah kita sebagai umat Islam menang tanpa ada sebab ataupun syarat, menang di atas nama umat Islam sahaja? Maka ini buku ini menjawab pelbagai persoalan daripada orang yang selalu berkata mereka itu jahat, tapi kenapa kita tak menang juga? Maka kita ingin menjawab, kemenangan ini dia ada syarat. Kemenangan tidak melihat kepada kejahatan musuh, tetapi kemenangan dilihat kepada keimanan kita. Maka Syekh Qaradawi menyatakan asas yang pertama untuk umat ini mencapai pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan adalah Islam itu sendiri. Mesti kita sebagai umat Islam kembali kepada Islam sebagai satu manhaj dan juga sebagai perlembagaan kehidupan, agar ia menjadi ruh yang kuat kepada kita. Umat ini tidak akan bangkit dan bersemangat melainkan dengan roh Islam. Kerana ia merupakan darah daging kepada umat Islam yang menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin untuk umat ini bangkit melainkan apabila mereka menyandarkan diri mereka kepada Islam. Kemudian Syekh Qaradawi menyebutkan permasalahan yang berlaku di kalangan kita. Umat Islam sekarang ini hilang daripada kita katakan kepekaan dan kefahaman terhadap matlamat hidup mereka. Tidak ada arah tujuan. Tidak ada kita katakan gaya hidup yang bertunjangkan Al-Quranul Karim. Hidup seperti mana orang lain hidup. Tidak ada risalah, tidak ada tanggungjawab. Hidup untuk makan dan minum. Ini di antara muskilah-muskilah. Hatta kita katakan di kalangan kita yang kadang-kadang berdakwah ataupun berjuang juga, matlamat kita yang paling tinggi adalah untuk menjadi pemerintah ataupun pangkat dan sebagainya. Ini menyebabkan kadang-kadang pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak datang kerana hati kita telah dimasuki dengan virus yang merosakkan seseorang itu untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai pertolongan daripada Allah dan kemenangan, dia ada qawanin, kata Syekh Qaradawi. Qawaninun Nasri, undang-undang pertolongan dan kemenangan. Sesungguhnya kemenangan dan pertolongan ini tidak akan datang begitu saja tanpa ada syarat dipenuhi. Allah Ta'ala telah menetapkan undang-undang yang telah disebutkan dalam Quranul Karim dengan beberapa undang-undang yang perlu kita penuhi dan kita meyakini, iaitu yang pertama, kita mesti beriktikad pertolongan itu datang daripada Allah. Walaupun macam mana canggih senjata kita, tetapi orang Islam akan menyebut kemenangan ini daripada Allah. Misal kita sebut di Libya, memang kemenangan rakyat, tetapi itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu imam kita menyebut, Syekh Qaradawi menyebut, pembunuhan Qaddafi itu merupakan yaumun min ayyamillah, hari-hari daripada hari-hari Allah Ta'ala. Hari yang bersejarah dalam sejarah Islam. Pemerintah yang jahat ditumbangkan. Jadi mesti kita beriktikad sebagai umat Islam, sehebat mana kita, sebenarnya kemenangan yang diberikan itu, pertolongan yang diberi itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang surkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah tolong kita, tidak ada siapa yang sanggup mengatasi kita. Jadi kaedah beginilah yang menyebabkan kita tidak akan bongkak. Setengah orang bila menang, dia rasa dia yang melakukan segala-galanya. Tetapi hakikat Islam mengajar kita supaya kemenangan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemenangan ini tidak akan dicapai melainkan orang yang mempertahankan agama ini. Orang yang memperjuangkan agama ini. Makna syarat yang pertama, Allah menolong.
Yang kedua, kita mesti tolong agama Allah dulu. Kita mesti melakukan sesuatu untuk agama kita. Mesti menyumbang dahulu untuk kita sebelum mendapat hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang menunggu kemenangan tetapi tidak melakukan agenda untuk menang. Kita hanya menunggu dan terus menunggu sehingga sekarang ini tidak melakukan apa-apa untuk kita katakan mengqadhakan kesilapan kita yang lama. Jadi kemenangan ini akan diberikan hanya kepada orang yang menggerakkan Islam, yang menggerakkan agama ini. Yang ketiga, undang-undang menyatakan kemenangan tidak akan diberi melainkan kepada orang yang mukmin. Yang ini menjadi masalah. Apabila kita menyoal diri kita, adakah kita telah menetapi syarat-syarat seorang mukmin yang disebut oleh Allah Ta'ala, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang mana dengar Al-Quran dia menangis, yang kuat bertawakal kepada Allah, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan nafkah, yang bersedekah, yang mengeluarkan zakat. Adakah kita telah mencapai ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka ini yang perlu kita tanya. Bukan kita bertanya bilakah pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita kena bertanya apa yang telah menjadikan kita layak untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, janji Allah tidak akan dimungkiri, tetapi ia akan berlaku kepada orang-orang yang beriman. Kerana Allah Ta'ala menyebut anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Allah bersama dengan orang beriman dan kukuhkan pendirian mereka. Jadi kita tidak perlu ragu kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita kena menilai semula sejauh mana kita ini dengan sifat mukmin yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian undang-undang yang seterusnya disebut oleh Syekh Qaradawi, kemenangan ini perlu dengan orang yang beriman. Makna kemenangan ini bukan setakat kepada orang beriman, tapi Allah akan tolong dengan orang yang beriman. Makna kita mesti duduk bersama dengan orang yang beriman. Wallazi ayyadaka binasri wa bil mu'minin. Bila kita ada golongan mukmin yang menolong kita, pasti Allah menolong kita. Jadi perlu kita bekerjasama dengan orang-orang yang soleh sehingga Allah menurunkan kemenangan hasil dengan wujudnya orang-orang soleh. Kita mesti menjadi orang yang mukmin dan berkawan dengan orang yang mukmin sehingga Allah menurunkan kemenangan yang akan mendatangkan kemenangan yang tidak akan kita katakan dapat ditewaskan selepas kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Syekh Qaradawi menyebutkan lagi tanda-tanda ciri-ciri di generasi ini. Tadi syarat kemenangan. Ini dia panggil sifat-sifat yang ada kepada generasi mukmin. Yang pertama iaitu mereka ini beriman dengan waqi' dan ilmu. Generasi yang tidak alpa daripada zaman dia. Maknanya meneliti dan memahami apa yang berlaku di sekeliling dia. Dan mempelajari ilmu-ilmu walaupun ilmu itu ilmu sains. Maksud generasi yang mana menggabungkan ilmu agama dan memahami fiqh waqi', memahami ilmu-ilmu semasa dan juga ilmu-ilmu yang memberi manfaat kepada agama. Malangnya generasi kita yang berdakwah, mereka ini qalilul bid'ah. Mereka ini tidak ada ilmu. Benar bersemangat takbir dan sebagainya, tetapi kalau dibacakan Al-Quran tidak faham. Kalau mereka membaca Al-Quran tidak betul. Membaca hadis tidak faham maknanya. Jadi generasi yang akan ditolong oleh Allah, generasi yang beriman dengan ilmu, generasi yang beriman dengan fiqh waqi'. Kalau kita menjadi generasi yang tidak mengambil berat tentang isu semasa, keadaan semasa, apakah kekuatan umat Islam, akhirnya tidak mampu untuk kita menguasai dunia ini. Kemudian ciri-ciri yang kedua, generasi yang beramal. Beramal dan tidak suka membuat satu benda yang menyebabkan perpecahan. Generasi yang mana memaafkan benda-benda khilaf, tetapi dia suka bekerja daripada bertengkar. Kalau kita melihat, kita ni banyak isu pertengkaran, jidal, khilaf yang membawa kepada perpecahan. Sedangkan khilaf ini adalah rahmat. Sebab itu perlu kita membina generasi yang mengurangkan pertengkaran, yang mengurangkan kritikan yang tidak membina kepada kritikan yang membina, lalu kita mampu membangunkan umat ini kepada lebih baik. Mesti kita mengurangkan benda-benda yang tidak membina seperti mesyuarat yang panjang tidak ada sebab. Maka ada perbicaraan yang luas tetapi tidak ada makna di sana, maka kita perlu mempelajari seni-seni yang meringkaskan percakapan dan memperluaskan amal.
Kemudian generasi ini adalah generasi yang bersifat ikhlas. Tidak mengharapkan pahala daripada manusia, tidak mengharapkan habuan daripada manusia. Tidak salah dia mengambil habuan, tetapi dia tidak mengharapkan, itu bukan matlamat dia. Dia seperti mana asas rumah yang orang tak nampak, orang nampak atap, orang nampak bumbung, tetapi tidak nampak dia, yang dipanggil sebagai jundun mastur, tentera yang tersembunyi. Seperti kata penyair, khafiyal asasu 'anil uyuni tawaddu'a ba'da an urfi'al bina'u mashida. Mata orang ni tak nampak langsung. Asas rumah ni hilang daripada pandangan orang ramai kerana tawaduk, kerana ikhlas selepas diangkat bangunan yang tinggi. Sebab itu orang yang berjuang jalan Allah yang terbaik adalah orang tak tahu kata dia yang menyumbang kepada kemenangan Islam. Dia menjadi tentera-tentera yang tersembunyi. Dia tidak inginkan jawatan. Bahkan dia lari daripada jawatan. Tidak berebut jawatan. Sebaliknya menyerahkan jawatan kepada orang lain. Berlainan sebahagian kita yang mana merebut jawatan, sehingga sanggup bergaduh di antara satu sama lain. Seterusnya generasi yang mana suka berdakwah dan berjihad. Sebab itu kita perlu menggerakkan generasi dakwah. Silibus-silibus di sekolah, pendidikan di sekolah mesti bukan setakat membina ilmu-ilmu fiqh dan juga ilmu-ilmu sains, tetapi fikrah dakwah, suka menyebarkan agama ini, suka mengajar orang kepada Islam ini, satu benda yang sangat penting. Tapi malah yang kita melihat saqafah da'iyah, buku-buku dakwah tak diajarkan dalam peringkat sekolah menengah, yang menyebabkan ruh kita tidak ada untuk menyebarkan Islam seperti mana yang berlaku dalam Kristian. Jadi perlu sepatutnya kita mengadakan silibus pengetahuan dakwah dari peringkat sekolah menengah, peringkat universiti, dalam semua bidang, supaya dia mempunyai perasaan untuk menggerakkan agama Allah sekadar mana yang dia termampu. Kemudian generasi yang kuat pemikiran dia, generasi yang kuat tubuh badan dia, generasi yang kuat hatinya, generasi yang berasa bangga dengan Islam dia. Macam mana nak membina generasi kalau pendakwah kuat isap rokok? Dan ini kita nak tekankan, sepatutnya pendakwah mengelak daripada isap rokok. Orang kata khilaf, memang khilaf, tapi rokok ini membinasakan kita. Perlu kita membuang sifat-sifat yang pasif. Apabila malang sekali terdapat di kalangan pendakwah dan ulama mereka menghisap rokok, dan akhirnya itu memberi gambaran yang tidak elok. Kita tidak bincangkan isu makruh ataupun haram, tapi kita membincangkan perspektif orang terhadap ulama yang menghisap rokok, dia akan melemahkan anggota badan mereka. Dan ini akan menyukarkan perkembangan dakwah apabila mereka ditimpa penyakit. Kemudian generasi yang berpegang kepada wasatiyah, tidak ekstrim dan tidak liberal. Berada dalam akidah yang kuat dan terbuka dalam benda yang furuk. Memegang akidah tanpa terpesona dengan barat, melainkan mengambil benda-benda yang manfaat daripada barat. Generasi yang tidak mengkafirkan orang, generasi yang tidak membida'ahkan orang, tapi generasi yang mana penyayang, yang hati mereka lembut untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang beriman dengan dialog, generasi yang beriman dengan jidal dengan cara yang terbaik, generasi yang tidak mengutuk, tapi generasi yang suka membawa kepada amal, mengelak daripada berjidal dan mengelak daripada meruntuhkan dan memecahkan orang Islam. Dan yang terakhir, generasi yang bertaubat kepada Allah. Ini antara benda yang sangat penting. Mereka yang memperbanyakkan istighfar, yang banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kembali kepada Allah, inilah generasi yang pasti Allah akan menolong mereka. Sebab itu kata Sayyidina Umar bin Khattab, jalisu ahli taubah fa innahum araqun nasi quluban. Duduklah bersama dengan ahli taubah kerana mereka ini orang yang paling lembut hati mereka. Inilah kata Syekh Qardawi, generasi yang akan ditolong oleh Allah. Dzalikum huwal jilul mansyud. Itu adalah generasi yang diinginkan oleh umat Islam, yang ingin kita wujudkan, generasi yang bertaubat, generasi yang tawaduk, generasi yang ikhlas, generasi yang berilmu, generasi yang bekerja dan berdakwah. Mudah-mudahan ringkasan yang kita terangkan daripada buku ini dapat memberi faedah kepada mereka yang melibatkan diri dan dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggunakan keikhlasan dalam diri kita dan menerima setiap amalan kita walaupun sedikit. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.